Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 25 Disember. Bersama saya Wan Kamaruddin Nur Ibrahim dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Ya. Tajuk utama malam ini. Gelombang ketiga banjir landa Kelantan. Juga murid tahun 5 lemas. Seorang lagi masih hilang. Seorang wanita maut dipercayai akibat ditikam dengan objek tajam di sebuah rumah di kawasan Taman Ungku Tun Aminah dekat Skudai. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Assistant Commissioner Balveer Singh Mahinder Singh berkata pihaknya menerima laporan daripada orang awam berkaitan kejadian itu sekitar jam 4.35 pagi. Kejadian berlaku awal pagi semalam. Dalam kenyataan hari ini, polis berkata hasil siasatan pihaknya mendapati kejadian kira-kira jam 2.30 pagi itu membabitkan wanita warga asing berusia 41 tahun yang disyaki ditikam dengan objek tajam. Tidak sampai 24 jam kemudian, polis menahan seorang lagi wanita warga asing juga berumur 41 tahun dan seorang lelaki warga asing berusia 24 tahun. Wanita itu ditahan di rumahnya pada jam 7.47 malam semalam, manakala lelaki yang juga adik kepada mangsa ditahan di tempat pembuangan sampah di kawasan Taman Ungku Tun Aminah. Polis turut merampas sebilah pisau di lokasi kejadian. Tambahnya, punca kejadian masih dalam siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman mati atau penjara minimum 30 tahun sehingga 40 tahun dan jika tidak dihukum mati hendaklah disebat tidak kurang daripada 12 sebatan. Susulan banyak kes bunuh dilaporkan sejak akhir-akhir ini, pendakwa Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad berkata perbuatan membunuh jiwa insan secara tidak berhati perut merupakan salah satu daripada dosa besar. Malahan nyawa manusia katanya tidak boleh diambil maupun ditamatkan dengan sewenang-wenangnya tanpa hak. Muhammad Syamsul Hakim yang juga pensyarah Fakulti Pengajian Al-Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia USIM berkata masyarakat perlu kembali kepada neraca Al-Quran dan hadis Nabi SAW khususnya bagi mereka yang sudah hilang pedoman. Pendekatan itu katanya bagi mengembalikan kesedaran kepada manusia mengenai kesan buruk terhadap perlakuan kejam dan tidak bermoral termasuk membunuh. Beliau menjelaskan urusan mencabut nyawa makhluk adalah urusan mutlak Maha Pencipta dan hanya boleh dilakukan dengan hak iaitu apa yang diharuskan oleh syarak. Dalam masyarakat iaitulah kita menyuruh seluruh ahli masyarakat untuk kembali menilai, meneliti akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi, khususnya pada penyataan berkenaan tentang betapa nilai nyawa yang diberikan oleh Allah itulah merupakan satu nilai yang sangat-sangat mahal. Ia perlu dihargai, ia perlu dihormati. Ia perlu diberikan perhatian yang khusus dan hendaklah dipatuhi larangan-larangan Allah padanya, terutamanya pada hukum membunuh tanpa hak ini agar kita sama-sama terhindar. Muhammad Syamsul Hakim berkata walaupun peristiwa pembunuhan adalah petunjuk mengenai hampirnya akhir zaman, namun ia bukan bererti membenarkan perbuatan itu. Beliau berkata Islam meletakkan harga yang amat tinggi ke atas nyawa setiap makhluk. Perbuatan membunuh secara berleluasa memperlihatkan nilai nyawa manusia seolah begitu murah sekali. Sedangkan memelihara nyawa merupakan prinsip kedua maqasid syariah bagi memastikan kelangsungan kehidupan makhluk ciptaan Allah. Murid perempuan tahun 5 ditemui lemas selepas terjatuh di sungai Kampung Petai Dusun, Rantau Panjang kira-kira jam 6.30 petang semalam, manakala rakannya masih hilang.
Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang Azmi Jaafar berkata, Siti Aisyah Mahzi 11 tahun ditemui jam 7.15 malam sebelum dilaporkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Tanah Merah HTM di Tanah Merah. Beliau berkata rakan mangsa Nur Damia Kaisara Muhammad Sabri 11 tahun masih belum ditemui dan operasi mencari dan menyelamat SARS bagi mengesan mangsa sedang giat dijalankan. Berdasarkan laporan, mangsa pertama ditemui jam 7.15 malam semalam oleh bapa Nur Damia, Muhammad Sabri Muhammad Nur yang turut sama dalam operasi mencari bersama orang awam. Sementara itu, rakan mangsa yang juga saksi kejadian Nurin Natasha Kristina Muhammad Fairul 11 tahun berkata, dia melihat Damia dan Aisyah berpegangan tangan terjun ke sungai itu sebelum kedua-duanya kelihatan tenggelam timbul. Katanya dia sendiri terkejut dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan sebelum bergegas memanggil bapa Nur Damia Muhammad Sabri untuk memaklumkan kejadian itu. Menurutnya mereka bertiga memang rakan baik yang selalu bersama dan dia sudah melarang mereka supaya tidak terjun kerana bimbang melihat arus yang deras ekoran musim tengkujuh. Hujan lebat berterusan sejak semalam menyebabkan banjir gelombang ketiga di Kelantan dan semakin memburuk. Jumlah mangsa yang berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS meningkat mendadak di 5 daerah: Pasir Mas, Tanah Merah, Jeli, Macang dan Gua Musang. Sehingga jam 4 petang tadi, portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM melaporkan seramai 5,153 orang dari 1,627 keluarga sedang berlindung di 37 PPS dengan daerah Pasir Mas mencatatkan penduduk terjejas banjir paling ramai dengan 3,276 mangsa. Sementara itu, kawasan bebas cukai Pekan Rantau Panjang mula dilimpahi air separas 0.3 sehingga 0.5 meter sejak awal pagi tadi susulan limpahan Sungai Golok selain kawasan menerima taburan hujan yang lebat. Tinjauan kru berita ahli Jerah mendapati hanya satu pintu masuk ke kawasan tersebut masih boleh dilalui, manakala dua lagi pintu masuk Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM yang menghala ke pekan berkenaan sudah ditenggelami air dan hanya boleh dilalui oleh kenderaan berat sahaja. Kita ni hujan semakin kuat, air pun naik dengan cepat ni pagi ni. Ni banjir kali yang ketiga dah Pak tahun ni. Banjir yang ketiga Pak. Gelombang pertama, gelombang kedua tu tidak sebesar ni lah, yang ketiga ni. Ni nampaknya masuk dalam kedai dah ni, kena nyepek. Ke mana bagai-bagai tu kita akak lah setengah-setengah tu. Saya minta lah penduduk atas banjir ni, kalau tak kena banjir 3 kali, 2 kali setahun, tak sah. Dia yang sudah lebih 30 tahun mengusahakan kedai makan di pekan tersebut berharap agar kerajaan mencari penyelesaian segera kepada masalah banjir semakin kerap melanda kawasan berkenaan yang menyebabkan penduduk bukan sahaja mengalami kerugian harta benda, malah juga masalah trauma. Gelombang pertama air kurang, gelombang kedua pun, ni gelombang ketiga air begitu laju sikit. Cepat, naik begitu cepat. Itu maknanya air naik begitu cepat. Saya sebagai peniaga ni minta jasa baik pihak berkuasa lah, macam mana untuk nak cara untuk nak itu ni banjir kita di Rantau Panjang ni. Sebab kita Rantau Panjang ni rutin tahunan banjir. Rutin tahunan banjir. Apakah persiapan daripada pihak yang berwajib untuk kita peniaga Rantau Panjang ni? Menurut laman web Public Info Banjir Jabatan Parit dan Saliran JPS, sehingga petang tadi, 4 sungai utama di negeri ini sudah melepasi paras bahaya dan 3 sungai lepasi paras amaran. Kesedaran mangsa banjir di Terengganu menyelamatkan diri dan keluarga ketika berhadapan dengan banjir kini semakin tinggi. Pengarah JBPM Terengganu Hassan Nasari Omar berkata hal tersebut dapat dilihat dengan ketara pada musim tengkujuh kali ini apabila kebanyakan mangsa berpindah sendiri ke Pusat Pemindahan Sementara PPS sebelum paras air semakin tinggi di kawasan rumah mereka.
Jelas beliau, peratusan jumlah kes menyelamat mangsa banjir oleh pihak bomba tidak begitu tinggi memandangkan kesedaran mereka semakin meningkat. Katanya kesedaran itu sangat membantu dan melancarkan operasi pemindahan serta menyelamat mangsa banjir. Setiap gelombang itu memang dah ada kesedaran. Tetapi kita melihat rakyat negeri Terengganu ini, kesedaran itu mulai subur. Pada tahun ini kita nampak jelas. Jadi ini adalah satu perkara yang cukup penting ya, bagi pasukan penyelamat dan juga agensi-agensi lain yang bekerjasama untuk memastikan semua mangsa yang terlibat dengan banjir ini selamat. Dalam pada itu, Hassan Asari berkata banjir gelombang ketiga yang melanda Terengganu sejak malam Sabtu menyaksikan JBPM Terengganu berjaya merespon terhadap kesemua 75 panggilan kecemasan dan memindahkan seramai 474 mangsa ke PPS. Banjir gelombang ketiga ini menyaksikan Dungun dan Hulu Terengganu merupakan daerah yang paling teruk terjejas, namun ia masih terkawal. Sementara itu, penduduk di Kampung Pengkalan Ajal Hulu Terengganu menyifatkan banjir gelombang ketiga kali ini lebih teruk dari gelombang kedua. Air naik dah pukul 12 malam. Pindah Tanu. Dah Tanu lagi. Dalam sekat air Tanu kan. Tu pindah kat Momok dulu. Tu abang tu pindah sini. Sendadok. Ingat malam subuh dah hai boleh balik hari ni. Lepas tu tengok Air naik pulak. Naik dalam pukul 12 malam. Tapi kita minum pagi lah sebab tengok malam kan. Lepas tu malam kita balik pulak malam. Air tu ada, pagi ni naik pulak. Tu mari masih pulak. Takut kot kan kalau air kat dalam sebab dekat rumah tu kan. Berdasarkan maklumat daripada Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN setakat 2 petang tadi, jumlah mangsa banjir di seluruh negeri meningkat kepada 2,642 orang dari 754 keluarga berbanding 2,111 orang dari 612 keluarga pada pagi tadi. Setakat ini sebanyak 49 PPS telah dibuka di 6 daerah iaitu Dungun, Hulu Terengganu, Kemaman, Besut, Setiu dan Marang. Dan selepas ini poster kontroversi diarah tukar serta-merta. Susulan lambakan kartel ayam negara ini yang memanipulasi harga, kumpulan peniaga itu dilihat secara kreatif cuba main harga untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Namun penganalisis ekonomi Profesor Dr. Barjoyai Bardai berpandangan sistem social enterprise atau perniagaan sosial yang memaksimumkan faedah kepada masyarakat tanpa melibatkan orang tengah boleh diguna pakai bagi menangani isu kartel daripada berterusan. Sistem ini menggunakan satu institusi yang akan khusus untuk memelihara ayam untuk benih dan kemudian mengeluarkan anak ayam sebagai produk pentingnya di samping mengeluarkan makanan-makanan ayam. Jadi sistem social enterprise ini mengeluarkan anak ayam dan makanan ayam, dan mereka kemudiannya membuat aturan dengan peniaga-peniaga kecil dan petani-petani kecil untuk membekal anak ayam dan makanan ayam ini kepada setiap isi rumah pembekal kecil untuk menternak. Banyak negara menggunakan sistem ini seperti Jepun, Korea Selatan dan Vietnam, dan ia berjaya tangani isu kartel ini. Social enterprise ini akan menjadikan penternak ayam setia untuk terus menternak dan pembekal akan sentiasa mempunyai bekalan ayam setiap masa. Setiap keluarga akan menternak 100 ekor atau 500 ekor atau 1,000 ekor mengikut keupayaan mereka, dan mereka diberikan benih anak ayam dan makanan ayam apabila mereka telah mempunyai
satu ruang khusus untuk memelihara ayam ni. Kemudian dalam masa 40 hari pembekal ini akan datang mengambil semula ayam-ayam yang telah besar sedia untuk dijual disembelih dan membayar kepada isi rumah ini dalam bentuk komisen atau upah kerana menternak ayam. Tambahnya, sistem ini dijangka mampu bertindak balas kepada rangkaian kartel awam dan memastikan bekalan sentiasa ada dan harga sumber protein terbesar itu tidak dinaikkan sesuka hati. Susulan isu poster filem seram Si Jin yang menyentuh sensitiviti umat Islam, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional (FINAS) sudah mengarahkan Golden Screen Cinemas (GSC) selaku pengedar filem terbitan syarikat produksi Indonesia itu untuk menarik balik dan membuat penukaran poster berkenaan. Memetik BH Online, Ketua Pegawai Eksekutif FINAS Dato' Azmir Saifuddin Mutalib berkata, pengedar filem seram berkenaan di Malaysia, Golden Screen Cinemas (GSC) telah diarah menarik balik poster kontroversi tersebut dan membuat penukaran serta-merta kepada poster lain. Sebelum ini, Lembaga Penapisan Filem LPF dilapor telah meluluskan hanya satu poster untuk publicity filem berkenaan, namun ia dikatakan tidak digunakan GSC. Poster rasmi yang dikeluarkan pengedar itu dilihat menyentuh sensitiviti umat Islam apabila memaparkan kalimah Allah dalam bahasa Arab pada kain hitam yang membaluti seorang wanita dipercayai sedang dirasuk. Terdahulu, filem Si Jin terbitan Rapi Films bersama Sky Media dan Legacy Pictures mengundang kritikan masyarakat Muslim di negara ini apabila didakwa tidak sensitif dengan perkara membabitkan agama Islam. Paparan kalimah Allah pada kain hitam yang membaluti seorang wanita dipercayai sedang dirasuk dan akan berubah menjadi jin itu disifatkan keterlaluan, malah tidak wajar dimuatkan dalam bahan promosi filem. Bukan itu sahaja, tayangan awal Si Jin pada 22 Disember lalu turut menerima kritikan apabila gimik promosi filem berkenaan membawakan jenazah yang lengkap dikafankan dan dikelilingi beberapa individu memakai telekung. Rentetan itu, rata-rata netizen beragama Islam dilihat memberi reaksi kurang senang tatkala melihat telekung dijadikan simbol seram. Apatah lagi, senario berkenaan dikhawatiri boleh menimbulkan salah faham dalam kalangan penonton bukan Islam. Zionis terus sembelih rakyat Gaza. Sekurang-kurangnya 70 rakyat Palestin di kem pelarian Al-Maghazi di tengah semenanjung Gaza terkorban dalam serangan udara tentera Israel semalam. Dan jurucakap Kementerian Kesihatan Palestin Ashraf Al-Qudra menjangkakan jumlah yang terbunuh akan meningkat. Ekoran masih ramai yang tertimbus. Serangan sengaja itu telah membunuh ramai kanak-kanak dan wanita yang berlindung di kem tersebut. Penduduk terselamat cuba mengeluarkan mangsa terutamanya kanak-kanak yang terperangkap dalam runtuhan. Manakala pasukan Bulan Sabit Merah Palestin bertungkus lumus menyelamatkan mangsa yang cedera untuk dibawa ke hospital. Keadaan lebih teruk apabila tentera Zionis mengebom jalan utama di antara bandar Gaza yang menghalang laluan ambulan dan kenderaan kecemasan. امبارح كنا قاعدين وما بنتغدى ما بنشوف إلا وإحنا قاعدين بأمان الله ما بنشوف إلا القصف لا انذار ولا في حاجة ولا محتاج ولا إشي ما بنشوف إلا القصف والنظار كلها انهدت ودار جيراننا كلهم انهدوا. Kumpulan pejuang Hamas dalam satu kenyataan berkata serangan itu adalah suatu jenayah perang baharu dan ia merupakan satu pembunuhan beramai-ramai yang sangat mengerikan. Sementara itu, tiada lagi kemeriahan Hari Natal bagi masyarakat Kristian di Palestin kali ini. Dan sambutan hari ini agak sepi dan suram kerana mengenangkan nasib rakyat Palestin lain yang diserang Zionis. Tiada hiasan lampu dan pokok Krismas diletakkan di pekarangan gereja seperti biasa. Sebaliknya, penganut Kristian hanya berdoa untuk keamanan di Gaza.
Tiada sambutan kali ini kerana pembunuhan beramai-ramai oleh Zionis hanya berdekatan dengan penempatan mereka. Because we lost the joy of the Christmas here, and we sad about everything we saw in the news in Gaza, in Jenin as a city. Also, we are directly affected about what happened in Jenin refugee camp. We have friends who live there, and they are arrested, they are killed. We feel sad. We didn't feel the life of Christmas this year, as usual. Penganut Kristian dan penduduk beragama Islam di sini tinggal bersama-sama dengan aman sebelum ini. Dalam pada itu, Menteri Pelancongan Palestin Rula Maayah berkata, sektor pelancongan negara itu menghadapi keadaan yang teruk pada Christmas tahun ini, terutamanya di Gaza dan Tebing Barat. Sebelum ini, Bethlehem yang meriah setiap kali Christmas dapat menarik kira-kira 1.5 juta pelancong dari seluruh dunia setiap tahun. Peperangan Gaza-Israel memasuki hari ke-80 dan ia dilihat semakin meruncing. Dan keadaan itu juga membuatkan rakyat Palestin berdepan dengan krisis makanan dan air yang sangat dahsyat. Dan lebih memilukan, kanak-kanak, wanita dan warga emas terpaksa berjalan kaki beberapa kilometer hanya untuk mencari air dan makanan. Di Jabalia, kelihatan anak kecil membawa tong air untuk mencari bekalan air. Berjalan jauh untuk mendapatkan air, tapi ada ketika mereka terpaksa pulang dengan tangan kosong kerana barisan yang sangat panjang dan bekalan air telah habis. Dan sekiranya ada rezeki, mereka akan membawa pulang air, tetapi air kotor yang mengandungi kuman dan boleh menyebabkan penyakit. Manakala di Rafah, orang ramai berebut untuk mendapatkan makanan yang dimasak oleh pasukan kebajikan di sana. Kanak-kanak yang membawa bekas makanan menjerit-jerit untuk mendapatkan makanan. Mereka terpaksa beratur selama berjam-jam dan ada kalanya makanan yang dinanti licin. Menurut pengurus kebajikan makanan di Rafah, Khalid, dia hanya bergantung kepada bekalan barang untuk memasak. Sekiranya tiada bahan, mereka terpaksa menutup kawasan tersebut kerana tiada apa yang boleh diberikan kepada pelarian. عشرات الآلاف من النازحين يأتون إلى تركيا لأخذ الطعام. نحن نعاني من شح الطعام، ما في، العدد انتهى من السوق، البازاريا انتهت، الفاصوليا انتهت، البرغل انتهى، كل الأطعمة انتهت من السوق. الناس بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى ماء، بحاجة إلى دواء، ما في، كل شيء انقطع. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, seramai 1.9 juta penduduk Gaza hilang tempat tinggal. Manakala daripada populasi 2.4 juta penduduk, ramai yang terpaksa berimpit di dalam kemah yang sesak dan bergelut untuk mendapatkan bekalan asas kehidupan seperti makanan, air, bahan api serta rawatan perubatan. Konflik di Gaza yang meragut lebih 20,000 nyawa meninggalkan trauma dan kesan psikologi kepada rakyat Palestin akibat tindakan di luar batas kemanusiaan Zionis. Bagi Badan Bukan Kerajaan NGO yang aktif dalam mengangkat isu Gaza, usaha pembangunan semula wilayah konflik itu harus dirancang lebih awal demi kesinambungan generasi Palestin. Kesedaran ini tidak terhenti di minggu ke-75, minggu 76, minggu ke-80 kerana isu Palestin, isu Gaza ini akan kita fikir akan berlanjutan untuk satu tempoh yang lama. Jadi tidak boleh kita berhenti ataupun kita lupa. Jadi peranan kita semua untuk mengangkat isu Gaza ini, isu Palestin ini supaya dekat di hati rakyat Malaysia. Bagaimanapun, keutamaan ketika ini perlu diberikan kepada keperluan mendesak rakyat Gaza sebelum merancang membina kemudahan asas seperti masjid, sekolah dan hospital. Terdahulu Datuk Seri Kamal Nasharuddin ditemui Berita Al-Hijrah di Kairah, Mesir, di mana beliau dijadualkan bertemu wakil NGO di sini berhubung fasa bantuan seterusnya ke Gaza. Tambah beliau, MyCare bersama Econsave telah membeli 2 unit ambulans bernilai RM400,000 selain 500 unit kemah bernilai RM1.2 juta. Sebelum ini, melalui Humanitarian Camp Malaysia juga, sumbangan Econsave telah dimanfaatkan, disalurkan melalui pejabat kita di Gaza dalam bentuk perubatan dan sebagainya.
yang telah dilaksanakan terus di Gaza oleh ibu pejabat kita di Gaza, oleh pengurus kita dan juga sukarelawan kita di Gaza. Bantuan berkenaan akan dihantar ke Gaza menerusi Rafah dan akan diselaraskan Bulan Sabit Merah Mesir. Sekian berita Al-Hijrah, saya Wan Kamarudin Ibrahim dan jurubahasa Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.